Baik, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bertemu lagi dalam kelas matematik tingkatan 5 bersama dengan Cikgu Hidayah. Baik, pada kelas hari ini kita masih lagi berada dalam bab 5 iaitu berkenaan dengan bab pembesaran. Cuma kita akan teruskan dengan subtopik seterusnya iaitu bagaimana untuk menentukan imej dan objek bagi suatu pembesaran. Baik, tanpa melengahkan masa, jom kita lihat apa yang akan kita pelajari hari ini. Tetapi sebelum itu, suka untuk saya imbas semula apakah konsep yang akan anda gunakan dalam kelas sebelum ini untuk anda fahami, untuk bantu anda fahami konsep pada hari ini. Okey, baik. Pada sebelum ini, anda telah pelajari bagaimana untuk menentukan faktor skala ataupun ditulis dengan simbol K. Jadi, ada beberapa keadaan di mana faktor skala itu akan memberikan gambaran kepada kita bahawa imej yang bakal dilukis itu adalah lebih besar atau lebih kecil daripada objek. Baik, untuk keadaan yang pertama, satu itu adalah sebagai rujukan. Sekiranya K kurang daripada 1, maka ini memberi gambaran bahawa imej adalah lebih kecil daripada objek. Tetapi sekiranya K itu adalah lebih besar daripada 1, ini memberi gambaran bahawa imej adalah lebih besar. Okay? So, senang saja ingat, kalau dia lebih kecil daripada 1, maka imejnya juga lebih kecil. Kalau lebih besar daripada 1, maka imejnya juga lebih besar daripada objek. Dan terakhir sekali, sekiranya nilai K itu adalah negatif, maka di sini kita tahu bahawa nilai K itu yang negatif itu memberi gambaran bahawa kedudukan bagi imej itu adalah bertentangan dengan objek. Okey? So, nilai atau simbol negatif ke positif itu memberi gambaran kedudukan bagi imej. Jadi, kalau negatif, maka dia adalah bertentangan dengan objek. Okey, baik, seterusnya. Kita lihat kepada contoh soalan. So, kita lihat di sini, kita diminta untuk memilih mana satu objek, mana satu imej. Dan diberi di sini adalah faktor skala. Jadi, sebab itu tadi saya minta untuk anda imbas semula apakah konsep bagi faktor skala yang telah anda pelajari dalam kelas sebelum ini. Okey, sekarang kita nak tentukan A dengan B tu mana satu objek, mana satu imej. So, kita bergantung kepada nilai K. So, nilai K di sini kalau anda dapat lihat dia adalah positif. Sebab itu A dan B, dua raja ini berada pada kawasan yang sama. Okey, seterusnya tadi saya kata rujukan kita adalah sama ada dia kurang atau lebih daripada 1. Sekiranya nilai K ini adalah dalam bentuk pecahan, tips untuk anda tahu sama ada dia kurang atau lebih daripada 1, lihat kepada nilai atau angka di atas bandingkan dengan di bawah. Sekiranya nilai di atas ini adalah lebih kecil daripada di bawah, so 2 tu lebih kecil daripada 3 kan, maka ini menunjukkan bahawa nilai K itu adalah kurang daripada 1. Okey, so tu tips lah. Kita tak nak kira guna kalkulator kan, nak cepat kan. Okey, kita tengok nilai atas dan bawah, bandingkan. Sekiranya nilai atas adalah lebih kecil daripada bawah, maka K itu kurang daripada 1. Tadi kita dah tengok kalau K kurang daripada 1, situasi ini memberi gambaran bahawa imejnya adalah juga lebih kecil. Okey, sekarang kita bandingkan A dengan B. Mana satu lebih kecil? So, B lebih kecil kan? So, ini adalah merupakan imej. Jadi, bila B tu imej, maka automatik ini adalah objek. Okey? So, saya harap jelas di situ. Okey, kita beralih kepada soalan B. Okey, kita tengok soalan B, kita nampak di sini ada simbol negatif kan? So, negatif itu memberi gambaran bahawa kedudukan imej dan objek itu adalah bertentangan. Jadi, kita nampak sebab itu R dengan S tu berada pada arah yang berlainan dan kita nampak imej itu saling terbalik. Okey, so untuk menentukan mana satu R, mana satu S, jadi kita hanya ambil nilainya sahaja. Kita tak ambil negatif tu lah. Kita ambil nilai 1.5. So, jelas di situ 1.5 itu adalah lebih besar daripada 1. So, bila lebih besar daripada 1, maka imejnya adalah juga lebih besar. So, kita lihat antara R dengan S mana satu lebih besar. So, S lebih besar, maka S lah adalah imej. Jadi, bila S imej, maka automatik R ini adalah objek. Okey? So, harap jelaslah di situ. Okey, next kita akan pergi kepada teknikal sedikit di mana kita perlu melukis. Jadi, untuk melukis imej dan objek, ada beberapa perkara yang perlu anda take note lah. Okey, perkara pertama,
Okay, kita nak lihat bagaimana nak lukis image. So, untuk melukis image, kita akan bergantung kepada nilai K lah. Okay, nilai K ini memberi gambaran sama ada image yang nak dilukis itu lebih besar ataupun lebih kecil. Itu bergantung kepada rujukan kita nilai 1 tadi. Lebih besar atau lebih kecil daripada 1. Dan angkanya, okay, angkanya itu akan membolehkan kita melukis atau menentukan berapa kali ganda lebih besar atau berapa kali ganda lebih kecil lah. Okey, perkara pertama, step pertama atau langkah pertama adalah sekiranya telah diberi di situ objek. Ni objek lah sebab soalannya lukis image kan. Jadi logiknya ini adalah objek. Jadi kita perhatikan ada berapa bucu bagi objek. Contoh bagi soalan ini ada 1, 2, 3, 4 bucu kan. Jadi bila ada 4 bucu ni, step pertama sila sambungkan dari pusat ke setiap bucu dengan menggunakan pembaris dan dipanjangkan garisan itu. So jangan pendek-pendek, panjang sampailah habis hujung rajah itu, rajah petak bergerik itu. Jadi contoh untuk bucu yang pertama, kita akan sambungkan pusat ke bucu pertama dengan satu line yang lurus, guna pembaris dan panjangkan ke belakang. Begitu juga dengan semua titik-titik yang lain. So, kita akan nampak ada 3 garisan. Walaupun ada 4 bucu, tapi ada 3 garisan sebab bucu yang kedua dan ketiga ini, dia berkongsi line yang sama. Okey. So, bagaimana kita nak tentukan image atau nak lukis image? So, bergantung kepada jarak daripada pusat ke setiap titik yang anda sambungkan tadi. So, kita akan kira lah berapa unit. So, daripada pusat ke titik yang pertama. So, dia berada pada 2 unit. Jaraknya adalah 2 unit. Jadi, oleh kerana nilai K adalah 2, maka itu menunjukkan bahawa 2 kali ganda. So, kalau 2 unit, 2 kali ganda maksudnya 4. So, kita akan kira daripada pusat 1, 2, 3, 4. Jadi titik itu sekarang berada di sini. Sila tanda titik yang berada di atas garisan. Jadi itulah fungsi kita buat garisan tadi untuk membolehkan kita tidak tersasar. Jadi setiap titik image itu mesti berada di atas garisan yang kita telah lukis tadi. Okey, begitu juga untuk yang titik kedua. Untuk titik kedua ini boleh bergantung kepada anda bagaimana anda nak kira jarak daripada pusat ke titik itu. So, contoh kalau begini, saya anggapkan pusat ke titik ini sebagai satu unit lah. Ini satu unit. Maka anda perlu ingat, sekiranya ini sebagai satu unit, maka satu unit seterusnya juga akan menggunakan jarak yang sama. Tengok dia punya cursor tu. Okay. So, bila saya rujuk kepada titik yang ini, dari pusat ke titik ini 1 unit, maka 2 kali ganda maksudnya 2 unit. Jadi, unit yang kedua berada di sini. Okey? So, titik yang ini sekarang, image-nya adalah di sini. Okey, ingat warna merah tu adalah image. So, tadi di bawahnya ada lagi satu objek. So, jangan keliru. So, kita akan kira. Daripada pusat ke titik yang kedua sini, dia melangkaui 2 unit. Ni unit pertama, ini unit kedua. So, 2 kali ganda maksudnya 4 unit daripada pusat. So, 1, 2, 3, 4. Sini. Dia mesti berada di atas garisan lurus yang awak dah buat. So, jangan tersasar lah. Tujuannya adalah ingat balik konsep pembesaran, bentuknya mesti sama. Jadi, kita perlu pastikan bentuknya itu tidak berubah, hanya saiz sahaja berubah. So, jadi kita akan pergi kepada bucu yang terakhir di sini. So, kita kira ulang langkah sama, kita kira unitnya 1, 2. Maka 2 kali ganda 4 lah. 1, 2, 3, 4. Okey, so dapat lihat ada 4 bucu lah. Jadi kalau 4 bucu objek, maka image juga 4 bucu. So, apa yang perlu anda buat seterusnya adalah hanya perlu sambungkan ke setiap titik yang anda telah tanda tadilah. Mesti guna pembaris. Saya ni tak guna pembaris. Jadi, mungkin tak tepatlah garisannya tu tak tegak. Tapi anda perlu guna pembaris. So, sambung sahaja ikut rujuk kepada bentuk asal. So, sambung. Dan begitu juga yang kedua. Okey, guna pembaris. Sambung.
itulah dia bentuk image. Okay, so kalau guna pembaris lebih tepat lah. So kita dapat lihat di sini image itu lebih besar sebabnya kita tahu nilai K2 adalah lebih besar daripada 1. Begitu juga untuk contoh yang B. So contoh yang B kita dapat lihat nilai K adalah negatif. Nilai K negatif itu memberi gambaran bahawa image itu berada di kawasan bertentangan. So mesti berada di kawasan sini. Okey, so itulah fungsi untuk kita bawa konsep yang anda telah pelajari dalam kelas sebelum ini untuk kita faham apa yang kita nak buat, apa yang kita nak lukis, dekat mana kita nak lukis. Okey, so kemudian kita tengok kepada nilai K. So nilai K ni, ingat tadi kalau saya kata kalau nilai K tu pecahan, kita akan bandingkan atas dan bawah. Sekiranya nilai atas tu lebih kecil daripada bawah, maka ini kurang daripada 1. So, bila kurang daripada 1, maka ini memberi gambaran bahawa image yang kita nak lukis akan lebih kecil. Jadi, kalau awak dah lukis nanti awak dapati image yang lebih besar, maka itu adalah salah satu tanda bahawa jawapan anda tu salah. Okey, so sama juga macam tadi, kita akan ulang step yang untuk soalan A. Apa kita buat adalah kita perhatikan, kenal pasti setiap bucu objek. Pastikan anda sambungkan daripada pusat ke setiap objek. Buat satu garisan lurus. Oleh kerana tadi kita dah tahu image masih berada di kawasan sini, maka panjangkan garisan itu ke arah sini lah. Okey. So macam ni. Okey, sekarang ni kita tengok bagaimana kita nak tanda titik. Ingat, garisan ini adalah sebagai rujukan bahawa setiap bucu image mesti berada di atas garisan. Okey, contoh saya ambil yang 3/4. Macam mana kita nak tentukan titik yang pertama ini? Okey, so sekali lagi ada beberapa kaedah lah untuk anda tentukan. Sama ada anda boleh kira jaraknya itu terus direct guna garisan serong, tapi perlu ingat, sekiranya anda guna garisan serong, maka pengiraan anda untuk image tu juga wajib dengan skala yang sama. Okey, untuk mengelakkan kekeliruan, saya akan hanya mengira jarak dari pusat ke titik yang pertama ini menggunakan jarak melintang ini. Okey. So, bila saya buat garisan situ, kita nampak titik ini ni, dia berada di sini kan. Jadi, dari pusat ke arah titik ini, dia melangkaui 4 unit melintang macam tu. Okey, sekarang kita tahu image tu berada di kawasan sini. Jadi, kita nak tahu dari pusat berapa unit untuk sambung ke image lah. Jadi, kita bergantung pada nilai ni. Okey, kita tahu untuk mencari nilai K, iaitu 3/4, kita ambil nilai sahaja. Ini adalah mewakili panjang image per panjang objek. Sekarang image kita tak tahu, jadi kita boleh tulis sebagai X lah. Objek yang ini tadilah. So, objek ni kita anggap ini sebagai 4. Bukan anggap, maksudnya memang 4 unit. Okey. Jadi untuk mencari nilai X, jadi ini konsep algebra lah. Jadi awak susun 4 tu bawa sana, dia jadi darab. So 3/4 darab 4, so potong 4, so X tu adalah 3. Maka sebenarnya daripada pusat dia akan melangkaui 3 unit. 1, 2, 3 di sini kan. Okey, sekarang macam mana kita nak tahu dekat mana? Kita dah cakap, tadi saya dah sebutkan setiap garisan itu bermaksud kedudukan image itu berada. Jadi kita tak boleh tanda di sini. Di sini dah tersasar daripada garisan. Okey. So sini adalah penanda di mana image tu berada. So kita akan panjangkan ke atas sebab kita akan tanda image tu berada di atas garisan sini. Okey, so titik ini saya anggaplah ini sebagai 1. Sekarang ini adalah 1 prime. Okey, so kita dapat di situ. Sama juga kita akan ulang untuk yang ini. Kenapa saya guna yang ini? Kerana kita tahu kalau kita nak guna direct garisan yang kita buat, nak kira tu agak susah lah sebab dia melangkaui garisan serong. Jadi apa yang kita buat? Kita kira garis melintang. Boleh sahaja, tak ada masalah. So kita nampak lihat di sini, kalau ini adalah titik ini adalah nombor 2 lah, saya label dengan nombor 2. So kita nampak 1 dengan 2 ni dia berada pada satu garis tegak yang sama. So kita boleh ambil ini tadi dan kita panjangkan ke bawah sajalah. So ini adalah 2 prime.
So, automatik di situ secara langsung kita sebenarnya dah menanda 2 daripada 4 bucu. Okey, so sekarang kita teruskan untuk bucu yang ini. Sama juga kita akan kira jarak melintang tegak. So, 1, 2, 3, 4. Kita teruskan 5, 6, 7, 8. Okey, sekarang dari pusat ke objek adalah 8. So, kita guna konsep yang sama macam ni. Cuma 3/4 itu, okey, kita akan X tu 4 tadi, yang pertama. Sekarang di bawah adalah 8 lah. Sebab kita kira 8 unit kan. Okey, so kita akan dapatkan nilai X. So, apa yang kita buat? 3/4 darab 8. So, kita akan kira di sinilah. Okey, so 3 darab 2 dapat 6. So, kita akan kira dari pusat 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, sampai sini kan. So, kita panjangkan sampailah dia berjumpa garisan yang kita buat tadi. So, ini adalah, kalaulah saya label ini sebagai 3, so ini adalah 3 prime. Kalau saya label ini sebagai 4, so kita nampak 3 dan 4 itu berada pada satu lain tegak yang sama kan. Jadi, saya boleh ke bawahkan sahajalah. Jadi, ini adalah 4 prime. Okay, nampak tak dekat situ kita dah ada 4 bucu. Maka apa perlu awak buat? Hanyalah perlu sambungkan sahaja. Okay, guna pembaris. So, inilah dia objeknya. Okay, jangan risau, tanda-tanda kita buat lain tu tak ada masalah. Itu sebagai bukti bahawa kita menggunakan jalan kerja yang betul untuk menentukan image-nya. Okay, so saya harap itu jelas lah. Okay, last sekali adalah kita nak lihat kepada melukis objek. Sebenarnya benda yang sama sahaja. Cuma kita kena twist sahaja. Sebab yang kita nak lukis adalah objek. Faktor skala itu merujuk kepada image. So, kita tengok sini. Okay, nilai K 1/2. So, 1/2 ni positif, maksudnya image yang objeknya yang awak nak lukis tu nanti adalah berada di kawasan sama dengan image. So, ingat apabila kita diminta untuk melukis objek yang diberi sini adalah image. Okay. So, nilai K 1/2 ini kurang daripada 1 ke. So, sebab atas ni 1 lebih kecil daripada 2. So, kurang daripada 1. Image-nya itu adalah lebih kecil. Ingat ini adalah merujuk kepada image. So, image kecil. Ini adalah image. Jadi, yang kita nak lukis objek, wajarnya, logiknya, image objek yang kita lukis adalah lebih besar. Ingat so mesti twist. Sebab itu kita tahu K itu merujuk kepada image. Ini telah dilukis image. Yang kita nak lukis objek, so objek mesti lebih besar lah. Okey. Sama juga, apa yang perlu anda buat adalah kita sambungkan setiap bucu pada image itu dengan pusat. So, kita akan nampak ini saya dah siap sedia buatkan tu. Awak lah. Jadi, nanti kalau awak nak buat soalan, sila pastikan setiap bucu itu disambungkan dengan pusat. So, akan dapat satu line, beberapa garisan. Okay, itu sebagai rujukan bahawa di mana kita nak tanda image. Okey, untuk yang pertama, contoh untuk yang pertama. So, kalau untuk yang pertama ni kita tahu image-nya berada di garisan ni kan. Okey, jadi objeknya juga mesti berada di garisan ini. So, kita nampak lihat di sini dari pusat ke sini 2 unit. So, ini boleh terus direct lah sebab dia betul-betul potong di tengah kan. Okey, 2 unit. Kalau 1/2 itu bermaksud image ini adalah setengah. Nanti objeknya akan 2 kali ganda lebih besar lah. Sebab image-nya setengah kali ganda lebih kecil kan. 1/2. Jadi kalau dari objek ke pusat ke image 2 unit, maka pusat ke objek mesti 4 lah. Okay. So 1, 2, 3, 4. Sini Okey, seterusnya kita tanda di bawah. Dia senang, awak tengok yang bawah yang sama dia berada pada satu garis tegak yang sama. Okey, so kita nampak bawah sekali ni pada garisan ni kan. Tak payah nak kira pun tak apa. Kita terus sahaja tanda dekat sinilah dia berada. Nampak tak? Okey, so senang kalau kita dah buat garisan ni. Okey, untuk titik yang kedua di sini,
Okey, kalau awak sambung di sini, kita nampak dia melangkaui satu garisan yang tidak tepat. So, susah untuk kita mengira bilangan unit. Jadi, apa kita buat adalah kita menggunakan jarak melintang lah untuk memudahkan kita. Ini titik yang kita nak rujuk tadi di sini. So, sekarang dari sini pusat kita akan kira 1, 2, 3, 4. Jadi 4 maksudnya nak sampai ke titik ni 4. Jadi objek tu adalah 2 kali ganda. Jadi 8 lah. 2, 3. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di sini. So kita tahu titik ni tadi mesti berada pada line sini kan. Okey, dia stop sampai sini. Kita teruskan saja mana tempat dia jumpa dengan line tu. Sini, betul tak? Okey, so kita akan teruskan untuk yang kedua lah. So dia berada di sini Okey, untuk yang ni dia tak ada di bawah. Okey, ni tadi dah siap. Kita pergi yang seterusnya, yang ini pula. Okey, sama kita akan kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai sini 6 kan. Jadi 2 kali ganda maksudnya 12, betul. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, so kita akan teruskan. Kita akan tanda di mana line 12 itu berada. Okey, so dekat sini Ini sebenarnya dia kurang tepat sikit sebab saya tak guna pembaris. Dia sebenarnya akan dapat dekat sini lah. Ngam-ngam dekat sini. Okey. So kita tengok bawah dia pun ada kan. Bawah. So kita terus saja tanda di sini lah. Okey. So kita nampak ada 1, 2, 3, 4, 5 line kan. Okey. Cukup ambil pembaris. Sambung sahaja. Semua titik-titik yang anda telah tanda. Okey. Guna pembaris Okey, so itulah dia objeknya. So anda boleh teruskan dengan soalan B juga sama. So macam ni lah, buat satu garis yang menyambungkan pusat ke setiap bucu dan di situ anda boleh gunakan sebagai rujukan di mana anda nak tanda. Senang kalau dah ada garisan tu. Okey, so saya harap di situ faham. So saya rasa sampai di situ sahaja kelas kita pada hari ini. Sekiranya ada sebarang masalah, so boleh hubungi saya. Okey, jadi untuk latihan pada kelas hari ini, sila buka buku teks muka surat 144, latihan pendiri 5.2C. Sila buat soalan 1A, 2B dan soalan 3A. Okey, so saya ulang 1A, 2B, 3A. Okey, so itu sahaja. Terima kasih semua. Assalamualaikum.